Kecelaruan lewah melibatkan tingkah laku makan yang berulang dengan menggunakan sejumlah besar makanan. Dalam masa yang singkat, episod makan lewah ini dikaitkan dengan makan lebih cepat daripada biasa, makan sehingga rasa kenyang yang tidak selesa, makan makanan dalam jumlah yang banyak walaupun perut tidak memberi isyarat lapar, dan rasa jijik dengan diri sendiri atau tertekan selepas itu. Untuk penerangan lebih lanjut mengenai kecelaruan lewah dan agar penerangan saya lebih tersusun, saya ingin berkongsi maklumat-maklumat kecelaruan lewah yang berikutnya dalam 3 topik. Pertama, mari kita lihat simptom-simptom kecelaruan lewah. Kedua, apakah punca kecelaruan lewah? Dan yang ketiga dan terakhir, apakah rawatan yang berkesan bagi kecelaruan lewah? Mari kita belajar topik pertama, iaitu simptom-simptom kecelaruan lewah. Simptom utama kecelaruan lewah adalah episod berulang di mana seseorang makan dalam tempoh 2 jam jumlah makanan yang jauh lebih besar daripada apa yang kebanyakan orang akan makan dalam keadaan yang sama. Menurut DSM, iaitu Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, episod ini harus dicirikan oleh perasaan bahawa seseorang itu tidak mempunyai kawalan ke atas tingkah laku makan mereka. Di samping itu, episod harus dicirikan oleh 3 atau lebih daripada yang berikut. Pertama, makan lebih cepat daripada biasa. Kedua, makan sampai rasa kenyang yang tak selesa. Ketiga, makan apabila tidak rasa lapar secara fizikal. Keempat, makan sendirian kerana malu tentang jumlah makanan yang dimakan. Dan yang kelima, rasa bersalah, tertekan, malu atau jijik dengan diri sendiri. Untuk memenuhi kriteria kecelaruan lewah, episod makan berlebihan mesti berlaku secara purata sekurang-kurangnya sekali seminggu selama 3 bulan. Diagnosis boleh dikategorikan sebagai ringan, sederhana, teruk atau melampau berdasarkan bilangan episod makan berlebihan setiap minggu. Yang pertama, kategori ringan adalah apabila mempunyai 1 hingga 3 episod makan lewah setiap minggu. Yang kedua, kategori sederhana adalah apabila mempunyai 4 hingga 7 episod makan lewah setiap minggu. Seterusnya, kategori teruk adalah apabila mempunyai 8 hingga 13 episod makan lewah setiap minggu. Dan yang terakhir, kategori melampau adalah apabila mempunyai 14 atau lebih episod makan lewah setiap minggu. Keadaan ini biasanya bermula pada masa remaja atau apabila seseorang mula menginjak dewasa. Tapi ia turut boleh bermula pada zaman kanak-kanak atau dewasa pertengahan. Sehingga kini, kajian masih tidak dapat membuktikan apakah punca sebenar kecelaruan lewah. Walau bagaimanapun, hasil kajian terkini memaklumkan terdapat beberapa faktor yang boleh merisikokan seseorang untuk mendapat kecelaruan lewah. Contohnya, kecelaruan lewah boleh berlaku dalam keluarga yang mempunyai kecenderungan genetik untuk mengalami kecelaruan pemakanan. Di samping itu, keasyikan keluarga terhadap makanan atau tumpuan yang lebih kepada berat badan turut merisikokan seseorang terhadap kecelaruan lewah. Sesetengah pakar juga mempercayai bahawa faktor psikologi
seperti harga diri yang rendah, imej tubuh badan yang negatif, kegemaran untuk diet yo-yo, atau tekanan perasaan boleh mencetuskan atau memburukkan lagi episod makan lewah. Pada tahap neurologi, dopamin neurotransmitter dianggap memainkan peranan. Beberapa kajian mendapati bahawa orang yang terlibat dalam tingkah laku makan lewah mungkin mempunyai tahap dopamin yang tidak normal dalam otak mereka. Walau bagaimanapun, kajian lanjut diperlukan untuk mengukuhkan hubungan ini. Terdapat beberapa pilihan bagi yang ingin mengurus kecenderungan makan lewah mereka. Pertama, terapi kognitif tingkah laku atau Cognitive Behavior Therapy, CBT. CBT mengajar individu bagaimana untuk menjejaki tingkah laku makan lewah dan mengubah tabiat pemakanan yang tidak sihat. Ia juga membantu mengubah cara mereka berfikir terhadap imej tubuh badan agar lebih rasional dan menjadikan mereka rasa kurang tertekan. Di samping itu, CBT turut mengajar kemahiran menyelesaikan masalah atau problem solving skills agar seseorang individu itu boleh bertindak balas dengan lebih rasional dalam situasi yang sukar. Kedua, psikoterapi interpersonal atau IPT turut boleh membantu orang yang mengalami masalah makan lewah melihat hubungan mereka dengan rakan dan keluarga dan membuat perubahan dalam situasi yang boleh mencetuskan tingkah laku makan lewah. Ketiga, terapi ubat-ubatan seperti stimulan atau antidepresan mungkin berguna untuk sesetengah orang. Walaupun CBT, IPT dan ubat-ubatan berkesan dalam merawat kecelaruan makan lewah, penyelidik terus mencari strategi terapeutik yang lain yang lebih membantu. Jalan yang berpotensi termasuklah terapi tingkah laku dialektik atau dalam bahasa Inggerisnya Dialectical Behavior Therapy atau DBT. DBT boleh membantu individu yang mengalami masalah makan lewah untuk menguruskan emosi mereka dengan lebih baik. Senaman yang digunakan secara bersendirian atau digabungkan dengan terapi kognitif tingkah laku CBT dan strategi bantu diri iaitu self-help dengan menggunakan buku bantuan diri, video dan kumpulan sokongan yang berkaitan telah membantu sesetengah orang mengawal makan lewah mereka. Pembedahan penurunan berat badan turut digunakan untuk membantu seseorang menguruskan berat badan mereka. Walau bagaimanapun, jika masalah psikologi yang mendasari tidak dirawat atau dipantau dan dipantau dengan betul, prosedur sedemikian boleh membahayakan mereka yang makan berlebihan. Keperluan rawatan yang tepat akan berbeza dari individu ke individu. Jadi, adalah sangat penting bagi sesiapa yang bergelut dengan kecelaruan lewah untuk mendapatkan nasihat daripada pakar kesihatan dan pakar psikologi yang boleh dipercayai dalam membantu merawat masalah kecelaruan lewah. Sebelum saya undurkan diri, ingin saya bacakan satu terjemahan ayat Al-Quran daripada surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Dengan ini, saya mencadangkan agar kita semua belajar-belajar ilmu menguruskan fikiran,
emosi dan tingkah laku makan kita agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang berlebih-lebihan dan tidak disukai oleh pencipta kita. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.